Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video yang ke-9 ni, saya akan kongsikan persediaan untuk final presentation, iaitu kita punya Diploma Exhibition in Technology and Engineering, Dexter. Okey, apa yang kita perlu tahu? Okey. Dalam pameran ini, final presentation ini akan ada dua perkara yang akan dinilai. Yang pertama, pelajar punya presentation yang mewakili 10% daripada keseluruhan grade. Kemudian yang kedua, kita ada product evaluation yang mana akan menyumbang 20% kepada keseluruhan grade. Jadi, produk memberi sumbangan yang besar lah. Okay, selain daripada kita punya final report. Okay, so penilaian produk dengan final presentation ini adalah kita ambil purata daripada 2 orang panel. Okay, ini dalam slide ni bukan sekadar product evaluation, sebenarnya untuk final presentation pun 5% disumbangkan oleh panel 1, 5% disumbangkan oleh panel 2. Manakala untuk product evaluation 10% oleh panel 1, 10% daripada panel 2. Jadi kita ambil purata lah markah, okay, daripada kedua-dua panel. Okey, jadi sekarang saya ingin menerangkan berkenaan rubrik apa yang dinilai semasa presentation dan juga product evaluation. Okey. Kita tengok rubrik yang pertama, iaitu final presentation. Okey, di sini ada kriteria dia. Yang pertama, explanation. Jadi pelajar akan dinilai dari segi penerangan. Okey, apa maklumat yang disampaikan, cara menyampaikan maklumat, mudah diikut. Lepas tu purpose is clearly stated and explain the structure of work. Kita tengok level yang paling tinggi. Kita usaha untuk comply level yang tertinggi. Okay. Yang level belakang ni jika kita tidak mencapai kriteria rubrik lah. Jadi kita target yang level yang paling tinggi. Dan dia weight dia tinggi 5. Jadi menyumbang markah yang besar lah. Yang kedua, courtesy. Courtesy ni merangkumi penampilan kita lah. Penampilan kita dan percakapan kita, cara kita greet panel, itu pun termasuk dalam courtesy. Jadi kita tengok level yang paling tinggi. Okay. Formally and neatly dressed, good courtesy behaviour, energetic and enthusiastic, menjawab dengan bersemangat. Okay. Yang seterusnya, kita juga menilai dari segi poster kita lah. Okay. Poster menyumbang pemberat sebanyak 3. Okay. Jadi 30 markah. Okay. Kita tengok kriteria level yang tertinggi. The poster is well organised and easy to read, accurately and completely describe the project. Okay. Sebentar lagi kita akan tengok dengan lebih detail berkenaan poster. Okay. Kemudian interaction. Okay, interaction dari segi menjawab soalan pula. Okay, tadi courtesy kita punya cara kita greet panel dan sebagainya. Okay, interaction, cara kita berkomunikasi dengan panel. Okay, kita dengar dia habis tanya dulu, baru kita jawab. Kalau kita tak faham soalan panel, kita minta maaf, kita minta dia ulang balik apa yang dimaksudkan dengan soalan tersebut. Okay, kita berlatih tanya dengan sopan. Okay, seterusnya time management. Okay, presentation kita kena buat rehearsal lah, berlatih supaya kita tidak presentation kita tidak meleret dan lebih daripada waktu yang ditetapkan. Okay, yang diberikan masa sebanyak 20 minit. Okay, maksimum. Lepas tu adalah masa untuk soal jawab. Berikutnya kita pergi kepada rubrik untuk product evaluation. Okay, kita tengok dekat rubrik kriteria. Yang pertama, produk dinilai dari segi
commercial value dia. Nampak boleh jual, boleh pasaran produk, rupa dia. Kita kena ambil kira lah finishing dia cantik supaya menarik perhatian pembeli. Kita tengok level yang tertinggi. Kalau kamu tengok di level yang tertinggi ni, ada didetailkan ya. Kalau dapat 10 markah ni exemplary, 9 advanced, 8 proficient. Proficient tu pun dah cukup bagus. Exemplary ni lebih daripada expectation. Seterusnya, function. Prototype atau produk present and working perfectly. Maksud dia, prototype ada semasa pameran dan dapat berfungsi. Seterusnya, craftsmanship, hasil kerja tangan, nilai kesenian kerja tangan kita lah lebih kurang. The product is well constructed, assembled and finished. The student genuine craftsmanship is evident in the quality of the materials, construction and finishing. Dalam kita menghasilkan inovasi, kita di stage kita adalah menghasilkan prototype. Jadi prototype ni kita tak kita kata mass production kan. Dia ada acuan daripada mesin hasilkan. Kita buat start from scratch. Jadi dapat nampak dari pandangan mata lah benda tu bukan diproduce benda yang siap kita beli di pasaran. Ia adalah kita produce. Mungkin kita ada part yang kita beli daripada luar, tapi kita assemble dia menjadi produk yang lengkap, evident di situ. Jadi hasil kerja tangan kita nilai. Sebab product evaluation ni kita menilai kamu punya psychomotor domain. Elemen psychomotor. Dan seterusnya adalah innovation. Demonstrate exceptional originality and offer a significant breakthrough improvement. Inovasi ni secara mudahnya adalah apa penambahbaikan yang kamu letak berbanding pada produk yang ada pasaran ataupun produk tak ada lagi apa benda baru yang kita perkenalkan pada kita punya projek. Itu yang dimaksudkan. Kemudian elemen rubrik kriteria yang kelima adalah materials and method selection. Untuk kriteria 5 hingga 8, dia memfokuskan kepada sustainability aspect. Jadi pemilihan barang, kita tengok ada tak certain part tu nilai kelestarian, macam material tu daripada sumber kita semula ke, ataupun material yang kita guna tu kita tahu dah dia kalau kita nak dispose produk tu part itu kita boleh recycle. Contohnya part-part yang daripada logam, aluminium, besi kan. Kalau electronic parts yang ada bahan-bahan polimer macam plastik, dia ada dua, satu termoset, satu termos plastik. Jadi termos plastik kita boleh recycle balik. Jadi ini kita buat kajian sikit lah. Jadi masa presentation kita sebut benda-benda ni. Kita sebut supaya panel dia kan masa nak menilai kita, dia akan tengok kriteria-kriteria ni. Jadi bila kita sebut, ada. Macam tu kan. Kemudian product impact kepada society. Kan kita dah cakap dengan jelas pada chapter 1 report kita, sasaran kita, apa problem statement kita, apa masalah yang dihadapi oleh consumer ataupun community. Jadi kita perkenalkan ini untuk memberi solution kepada masalah itu. Jadi bagi tahu dengan jelas semasa kita present produk. Jadi kalau kita tengok ada benda tu, jadi kita untuk rubrik kriteria nombor 6 ni kita dapat markah. Kemudian product impact kepada SDG atau sustainability. Dia macam untuk kriteria ketujuh ni dia mungkin sama dengan kriteria nombor 5. Maksud dia bila kamu dah bagi tahu material ini baru fokus kepada material dan method. Yang ini
function dia pula. Okay, function SDG lebih meluas. Okay, tadi kita tengok material atau method yang lestari. Yang ini product impact ni kamu tengok Sustainable Development Goals ada 17 kriteria. Kita boleh Google. Tengok kita punya produk ni menyumbang pada kriteria yang mana dekat SDG tu. Okay. Jadi bila kita pilih SDG tu, mestilah kita punya orang kata apa, justification. Kita tahu kan sebab apa kita pilih. Contohnya macam kita buat produk untuk pekebun. Itu adalah untuk apa? Jaminan makanan. Ada salah satu kriteria dalam SDG itu adalah jaminan makanan. Jadi kita boleh linkkan dengan SDG tersebut. Okay. Dan seterusnya resource efficiency. Okay, kriteria ini menilai bagaimana kita strategi, okay, apabila produk ni kita tak gunakan lagi. Contohnya kita nak dispose dia atau nak lupuskan. Ada dua. Yang pertama, kalau kita nak lupuskan, adakah part-part itu kita boleh kitas semula. Yang kedua, reka bentuk bahagian-bahagian atau part-part pada produk kita tu, kalau satu part tu rosak, adakah kita ada strategi kita design dia pakai standard part yang mana kita boleh beli part tu saja ganti. Jadi kita memanjangkan tempoh hayat produk kita. Okay. Itu antara dua lah, antara strategi untuk resource efficiency. Okay. Ni pun sama, dia kriteria tengok dari segi kita nak recycle produk itu bila kita tak gunakan lagi ataupun kita nak memanjangkan tempoh hayat dia. Okey, itu adalah penerangan berkenaan rubrik. Seterusnya kita tengok berkenaan poster. Okey, template poster saya dah letak di dalam drive kita dekat folder format template. Okey, poster template. Okey, pertama mari kita tengok kriteria poster. Okey, yang pertama saiz saya cadangkan seeloknya A3. Kita tengok pada kekangan semasa pameran. Okey, selalunya kalau peserta pergi ke exhibition atau pameran mana-mana, selalu poster kita cetak saiz A2 yang besar kan, saiz A3 ganda 2. Jadi kalau kita tampal dekat papan belakang kita punya produk, dekat booth kita, akan nampak jelas tau dari jarak 2 atau 3 meter. Boleh baca dengan jelas. Bagaimanapun kita tengok kekangan kita punya tapak Dexter, mungkin kita tak ada lah papan yang belakang kita punya booth tu. Kita tak ada booth, kita diberi meja saja. Jadi saiz paling cantik A3. Okay, A3 ni pun besar juga. Jadi macam mana kita nak bagi dia berdiri tegak dan nampak stand out, kita boleh lekatkan dia atas kepingan kad keras bagi dia tegak kan, dan kita buat ataupun cari tapak sesuai untuk bagi dia berdiri tegak di atas meja di belakang produk kita. Itu cadangan saya lah. Jadi apa kandungan poster? Oh, sebelum tu nak sentuh berkenaan saiz. Okey, jika ikut bajet kita, kalau kita nak print saiz A3 terus ataupun nak buat saiz A4, A4 sekeping tak semua maklumat tak sesuai, sangat halus, mungkin kita boleh buat 2 keping lah, ikut bajet masing-masing. Kertas A4 yang pertama letak maklumat separuh pertama dan kertas A4 yang kedua letak maklumat yang seterusnya. Ni kita lekat kat kertas keras bagi dia berstand nampak kepada panel dan pengunjung. Okey, itu berkenaan saiz. Okey, dari segi konten, yang pertama kita kena ada tajuk lah, nama produk kita dan nama inventor. Kemudian atas tu kita sentuh isu, apa kepentingan semasa sumbangan produk kita tu. Okey, lepas tu kemudian kita perkenalkan produk. Okey, apa sasaran komuniti kita selain itu. Kemudian dari segi kelestarian, SDG mana kita nak sumbang. Okey, kita menyumbang kepada SDG mana dan apa lagi tambahan ciri-ciri kelestarian pada produk dari segi material, boleh recycle balik ke, boleh memanjangkan jangka hayat ke, menjimatkan tenaga ke dan sebagainya.
Okay. Kemudian kita letak plus factors of kita punya invention. Produk yang ada di pasaran, produk A gini, produk B gini, dan produk kita, apa kita punya kelebihan berbanding dua produk yang ada di pasaran ni. Okay. Dan letak gambar-gambar untuk menarik. Ayat tak nak banyak, jangan tepek perenggan-perenggan daripada report. Letak gambar-gambar, carta-carta, arrow-arrow yang bagi nampak flow kan. Yang tu cantik lagi lah. Lepas tu figure real product ataupun 3D simulation tunjuk dalam tu. Lepas tu kalau nak letak result, letak result yang signifikan, yang memberi solution pada kita punya problem statement kan. Okay, discussion tak payah letak. Discussion kita cakap ataupun kita letak dalam slide presentation. Okay, yang detail-detail panjang yang kamu rasa penting juga, tak perlu letak kat poster. Letak dekat slide presentation. Okay, yang macam metodologi, flow chart apa semua tu kan, nak tunjuk yang tu, letak dekat slide presentation. Okay. Dan kita tengok kita punya template yang saya letak dalam drive tu. Okay, template ni adalah template dari tahun lepas. Ini sebenarnya tak wajib lah. Kalau kamu ada template sendiri, nak buat sendiri pun tak apa. Yang ni mungkin ada antara kamu yang nak pakai kan, tak ada idea nak ambil mana, boleh ambil yang ini, boleh edit yang ini. Okay, letak title ni. Okay, lepas tu yang saya letak ni macam introduction, problem statement ni, kita sikit-sikit sudah lah, poin-poin sikit. Kita nak grafik lebih ataupun nak cerita dalam bentuk grafik, nak panah, arrow-arrow nampak kan, grafik cantik sikit. Jangan letak paragraf panjang-panjang, rugi nanti poster kita tak menarik. Okay. Ni macam konten untuk slide ni. Ni saya letak basic lah, tapi harap kamu lebih kepada grafik untuk menarik perhatian pembaca. Ya. Okay, yang ini boleh edit lah. Students are free to arrange and design the layout of the content, provide all essential content is included. Provided that all essential content is included. Tak penting pun bubuh result and discussion ke metodologi. Ni kan metodologi letak dalam slide PowerPoint. Okay, letak sini gambar-gambar yang menarik. Terusnya, daripada kita punya exhibition ni, kita save, kita simpan presentation slide, poster dan video. Okay, yang kita record dalam apa sebarang bentuk media ke apakah kamu record, dan ini kena submit. Nanti saya sediakan folder untuk submission sebagai reference untuk panel lah, kalau dia nak tengok sekali lagi kamu punya presentation kan, nak recall balik. Okay, nanti saya bila sampai waktunya saya akan sediakan folder untuk submission dan saya akan maklumkan. Okay, itu saja. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp bertanya direct kepada saya ataupun bertanya kepada supervisor. Okay, so sekian, terima kasih.